Hai, selamat pagi kepada Tiru Warren. Bertemu lagi kita pada minggu ini untuk PDPR Pendidikan Moral tahun 5. Hari ini kita akan belajar tajuk unit 2 iaitu baik hati, di mana kita akan belajar berkaitan dengan menyenaraikan contoh keperluan dan kebajikan yang boleh diberikan kepada masyarakat. Jadi kita lihat buku teks muka surat 9, 10 dan 11. Di muka surat 9 ini kita lihat di paparan ini dia menunjukkan beberapa orang murid menolong seorang makcik mengangkat ataupun menolak barang-barang yang dibawa. Jadi ini adalah sikap baik hati mereka membantu makcik yang berada dalam kesusahan. Jadi seterusnya kita buka muka surat 10. Dalam muka surat 10 kita baca sama-sama tajuknya Penyeri Jiwa Masyarakat. Fahami cerita. Cerita ini mengisahkan Jia Hui dan keluarganya yang sedang menikmati makanan di sebuah restoran. Jadi kita lihat yang pertama, ayahnya kata apa? Kakak, makanan sudah sampai. Jadi Jia Hui-nya kata apa? Baik ayah. Tetapi dalam masa yang sama dia memandang keluar, dia ternampak seorang gelandangan. Jadi dia kata apa? Kasihannya gelandangan itu. Gelandangan ni apa? Gelandangan ni adalah orang yang pekerjaan atau tempat tinggalnya tidak tetap. Jadi dia nampak seorang pakcik gelandangan di luar restoran. Jadi dia kata apa kepada ibu dan ayahnya? Kita lihat nombor 2 tu. Ayah, ibu, bolehkah saya memberikan makanan ini kepada datuk itu? Jadi ayahnya katakan, boleh kakak. Jadi dia pun keluar dan membawa makanan kepada pakcik itu. Jadi dia kata kepada pakcik itu, datuk, terimalah makanan ini. Di muka surat 11, datuk tu kata apa? Terima kasih. Jadi Jahu menjawab, sama-sama. Nanti datuk letak pinggan di situ selepas makan. Saya akan mengambil dan mengembalikannya. Jadi Jahui kata kepada datuk itu, selepas dia makan, pinggan tu diletak di satu tempat dan dia akan ambil untuk kembalikan ke dalam restoran. Seterusnya yang kelima, Jahui terjumpa seorang pakcik. Kalau kamu lihat pakcik tu dalam kesusahan, dia memakai tongkat, dan juga dia punya kaki tu dibalut dengan simen. Jadi kaki tu patah. Jadi pakcik tu nak buka pintu, jadi dilihat pakcik tu berada dalam kesusahan, jadi dibantu. Jadi Jahu kata apa? Pakcik, biar saya bantu. Pakcik tu kata, baik, terima kasih. Seterusnya yang keenam tu, pelayan pelanggan datang untuk memberikan makanan kepada Jahu. Dia kata apa? Adik, saya bangga dengan perbuatan kamu. Tentu kamu belum makan. Makanan ini untuk kamu. Jahui menjawab, terima kasih. Saya berharap agar datuk itu tidak kelaparan. Jadi melalui contoh ini kita nampak, kita boleh lihat sikap baik hati yang ditunjukkan oleh Jahui. Dia peka terhadap kesusahan datuk gelandangan tadi tu. Dia nampak mungkin pakcik datuk itu berada dalam kelaparan. Jadi dia pun memberikan makanan kepada datuk itu supaya dia tidak mengalami kelaparan. Dan juga seorang pakcik tadi yang patah kaki, jadi dia tolong bantu. Memang sebenarnya amat sukar bila kita memegang tongkat dan untuk membuka pintu tu amat sukar. Jadi ini dibantu oleh Jahui. Jadi kita lihat yang kuning tu, petak kuning di bawah itu. Apakah keperluan dan kebajikan yang boleh kamu berikan kepada masyarakat? Jadi apakah keperluan ataupun kebajikan yang kamu boleh berikan kepada masyarakat? Contohnya, cikgu bagi contohnya, kamu boleh menderma wang kepada ahli masyarakat yang mengalami kesusahan. Contohnya sekiranya rumahnya berlaku kebakaran ataupun banjir, kita boleh hulurkan derma wang, tak kira lah wang ataupun pakaian, buku, ini kita boleh sumbangkan kepada ahli masyarakat. Yang kedua, sekiranya ahli masyarakat ingin membuat satu majlis keramaian, jadi kita boleh membantu, kita hulurkan bantuan, kita tolong sama-sama membuat persiapan, dan kita jayakan majlis itu dengan baik. Yang ketiga,
kita melibatkan diri dalam gotong royong di dalam kalangan anggota masyarakat. Sekiranya mereka mengadakan gotong royong, kita terlibat kita jangan duduk saja, lihat saja, tetapi kita datang ke depan, bantu sama-sama. Okey. Yang keempat, sekiranya ada ahli masyarakat berpindah, kita nampak, kita boleh hulurkan bantuan, kita angkat barang, masukkan ke dalam rumah yang baru itu. Jadi kita bantu sama-sama untuk meringankan beban. Okey. Jadi yang kedua, yang kedua dia kata apa? Jika kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan masyarakat diabaikan, apakah yang akan terjadi kepada masyarakat kita? Okey, kalau kita tidak peka terhadap keperluan masyarakat, apa yang akan terjadi? Yang pertama, orang yang susah ataupun ahli masyarakat yang susah itu akan merasa lebih terbeban. Contoh tadi macam Pak Cik tadi, dia kelaparan. Jadi kalau kita tak bantu, dia akan terus lapar. Jadi sebab itu kita perlu bantu. Okey. Seterusnya, bila sikap peka ini tidak ada dalam masyarakat, masyarakat kita tidak akan dapat hidup dengan tenteram, tidak akan dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Kenapa? Sebab bila ahli masyarakat kita susah, kita tidak bantu, mereka akan rasa kecil hati, dan kita pun tidak akan ada rasa tanggungjawab untuk membantu. Jadi sebab itu masyarakat kita akan tidak harmoni. Jadi untuk itu kita kena sentiasa peka terhadap keperluan masyarakat. Jadi itu saja untuk PDPR kita pada minggu ini. Cikgu harap kamu dapat salin nota yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih.